Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada peminat-peminat penanam bulu rebung madu. Nama saya Muhammad Halim. Saya berasal dari Muar Johor. Saya menceburi penanaman bulu rebung madu ini lebih kurang 3 tahun, disebabkan ramai yang bertanyakan kepada saya, iaitu pembeli-pembeli benih bertanyakan kepada saya macam mana cara-cara untuk menanam. Maka saya menghasilkan video ini adalah untuk mereka-mereka yang terlibat. Ya, yang terkini saya panggil sistem yang saya buat ini adalah sistem asparagus, yang mana di dalam rumpun buluh yang ditanam, saya menggunakan ataupun membiarkan satu batang hingga 4 batang saja yang tumbuh dalam satu rumpun. Ini bagi memudahkan, ini setelah saya mengkaji, setelah saya membuat analisa saya sendiri, di mana seperti yang terdapat di kebun saya, iaitu saya menggunakan setengah ekar tanah. Dengan keluasan tanah, saya telah menanam sebanyak 150 batang pokok benih bulu madu, dan penggunaannya yang boleh dikatakan tidak mengganggu tugas harian saya, iaitu buat saya selalu datang pada setiap hari Minggu saja untuk melihat, meninjau tanaman bulu rebung madu ini. Ya, bagi mereka yang baru berjinak-jinak dengan tanaman bulu rebung madu ini, saya telah menyediakan ataupun ingin menunjukkan cara-cara penanaman buluh rebung madu ini dari secara sepintas lalu, supaya mereka-mereka yang baru nak berjinak dapat memahami daripada A sehinggalah rebung itu berjaya dipasarkan. Okey, untuk peringkat permulaan, iaitu peringkat penanaman, sistem asparagus yang saya masukkan ialah saya membuat batas seperti ini, lebih kurang 1 kaki tinggi, di mana ianya memudahkan apabila kita ingin mengalihkan anak benih nanti. So, bila dah tanah kita dah tinggikan begini, kita cuma perlukan membuat lubang. Saya lebih suka gunakan tanah kuning, masukkan. Media tanah ini adalah sebagai pelembap. Jadi apabila berlaku hujan ataupun siraman, tanah ini akan memerangkap kelembapan, melembab air. So, kita akan masukkan benih, benih untuk kita semai. Dan kalau perlu, kita elok tabur baja terlebih dahulu dan memulakan penanaman ini. So, kita timbuskan dengan tanah. Okey, apabila kita dah siap meratakan, dan kita akan pijak di sekeliling benih ni supaya untuk memadatkan tanah. Selepas tanaman, pokok akan mengeluarkan hasil lebih kurang 8 hingga 10 bulan.
Dan dalam proses 8 hingga 10 bulan ini, anak-anak rebung akan keluar. Nanti saya akan tunjukkan selepas ini apa yang akan berlaku selepas kita tanam benih buluh rebung. Selepas 3 ataupun 4 bulan ditanam, benih-benih buluh rebung madu tadi, dia akan mengeluarkan rebung. Kalau macam ini kita tengok, ini baru nak keluar kecil, dan ini yang telah naik 2 kaki. Inilah yang akan dia akan keluar sehingga ada masanya hingga 5-6 batang, sehinggalah dia menghasilkan satu rebung yang besar. Dan untuk maklumat, sistem asparagus tadi yang saya maksudkan tadi, iaitu kita buat batas, apabila batang tadi yang telah tumbuh tadi tiup angin, dia akan condong. Tak jadi masalah, kita boleh meletakkan itu bantuan dengan buluh untuk menyokong, daripada dia jatuh. Ikatkan lebih kurang begini. Ini untuk membantu sokongan peringkat awal. Itu saja untuk peringkat ini. Setelah berapa minggu daripada tarikh kita rebung tadi tu naik, iaitu satu hari lebih kurang dalam 6 inci rebung akan naik. Tapi memandangkan di peringkat awal, kita tidak ambil rebung tersebut dan dibiarkan saja. Dan apabila dia naik, dia akan naik seperti ini. Manakala yang pokok asal ni, kalau dia tumbuh ni, kita akan buangkan daun dia. Ini adalah rebung yang dah telah menjadi batang buluh. Dia naik begini. Setelah buluh rebung tadi, rebung madu tadi tu dah menghasilkan rebung 1, 2, dan ada masa dia akan terus seperti ini, 4 pun 5. Daripada kecil, induk kecil, besar sikit, besar, dan akhirnya besar. Dan selepas ini mungkin rebungnya telah pun boleh diambil. Apabila serumpun buluh madu ini dalam menghasilkan 5 batang, yang ini kita tengok ni, anak yang kecil, tiba-tiba dia ada besar macam ni. Ini kita boleh mengemaskan, buang dia punya ni. Okey, dan yang mana kalau yang kecil tadi kita boleh mematikan dia lah, ataupun kita membuang dia. Macam ni dia tidak diperlukan lagi induk, dan kita hidupkan yang 4 batang. Dan selepas ini rebung telah pun boleh diambil lah. Selepas 8 bulan ataupun 10 bulan, ini induk yang saya maksudkan tadi, iaitu gunakan sistem asparagus, di mana saya menggunakan hanya 2 batang tunggal, 2 batang saja yang ditinggalkan di sini. Yang lain, yang mana yang kecil apa semua saya telah potong. Dan inilah rebung yang sedia boleh diambil. Yang ini dah boleh dah. Tengok saiz dia pun dah besar. Ini boleh diambil untuk kita pasarkan. Berbeza daripada rebung-rebung kampung, rebung ni boleh diambil pada ketinggian paras pinggang, dada, dan juga kepala. Sebagai macam ni, walaupun terlebih macam ni, kita boleh ambil. Adalah disarankan bahawa untuk mengambil rebung ni seelok-eloknya pada waktu selamat. Berbeza dengan rebung kampung, rebung buluh madu ini boleh diambil hasilnya sama ada daripada paras pinggang, dada, dan juga kepala. Seperti ini, dia ketinggian dia dah melebihi daripada paras dada, iaitu paras kepala, masih boleh diambil lah.
So manakala yang ini pun, yang ini memang sesuai sangat lah. So apabila kita nak mengambil, pastikan bahawa kita ambil daripada 1, 2 ataupun 3. So boleh juga, kalau seperti saya suka mengambil pada jarak 2 ruas di sebelah bawah. Inilah bahagian muda yang boleh diambil, dan kalau sekali potong dia berasa keras, itu menunjukkan dia itu adalah yang tadi ni adalah yang masih muda lagi, yang boleh diambil. Seperti juga yang luas yang seterusnya yang lembut. Kita lihat dua warna, hijau tua dan hijau muda. Di bahagian hijau muda ni lah yang lembut dan boleh dimakan. Dan kalau kita potong yang tua ni, memang tak boleh, dia keras. Tengok, dia keras, sehinggalah dia akan berjumpa di satu bahagian yang muda yang boleh dimakan. Kita potong. Ini adalah bahagian yang muda yang boleh dimakan lah. So proses dia adalah kita rebus ataupun pasal kita nak buangkan dia punya getah. So apabila air dah telah mendidih, masukkan. Bila dia sekali didih, kita dah boleh makan. Ini adalah proses yang seterusnya lah. So kita akan terus buang kelopak dia. Inilah bahagian yang boleh dimakan. Di sini, di mana kali yang hijau ni kita ambil yang muda saja. Yang muda saja. Ini. Dan ini ke atas ni muda ni yang boleh kita makan. So kita boleh rebus dan madu untuk dipasarkan ataupun untuk dimakan. Setelah diambil rebung ini, maka dia akan meninggalkan 2 ruas. Kalau kita perhatikan di sini, dia mempunyai mata tunas di sebelah bawah dan juga di atas. Dan dalam tempoh berapa minggu dia akan tumbuh. Barulah kita akan untuk buat persiapan iaitu mengalihkan anak benih ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah mata tunas yang telah tumbuh. Ini adalah mata tunas. Setelah kita ambil tadi rebung dia, ini mata tunas. Dan juga ini satu lagi di bawah ni, di sebelah sini, ini mata tunas yang akan membesar. Setelah tunas, dia akan keluar memanjang, dan kita akan potong di bahagian sebelah sini dan juga sebelah sini agar dia bercambah supaya mudah hidup semasa dialihkan. Setelah kita potong, bahagian-bahagian tunas ni akan tumbuh. Kalau kita tengok di sini juga dia ada tumbuh. Tetapi untuk mengalih, kita kena pastikan bahawa di bahagian bawah itu akar, kita cuba korek. Apabila tengok akar pun masih belum tumbuh, maka kita biarkan dia, pastikan bahawa akar dah tumbuh, baru kita boleh. So macam ni kita tutup balik lah, untuk kita biarkan dulu sementara ni. Andai kata apabila kita tinggalkan kebun kita selama seminggu ataupun lebih, dan bila kita balik ke kebun, kita dapati telah berlaku seperti ini, iaitu ini terjadi apabila rebung tadi kita ambil dan tunasnya tadi tu semakin membesar, dan bukan 1, 2, mungkin melebihi daripada 3. Dan apabila telah banyak, beginilah yang akan berlaku. So untuk kita membersihkan dia adalah caranya adalah mudah sekali, iaitu kita hanya memotong. Kita memotong.
Apa yang kita tengok ialah dia dah bersih dan kita pastikan bahawa butir ni anak-anak tadi tu boleh dipotong. Yang telah banyak ni kita potong. Ini adalah anak benih ni. Kita pastikan bahawa akar dia telah keluar supaya kita mudah untuk mengalihkan dia. Kalau macam ni dia akar dia nampak tu, nampak tak akar dia di bawah ni telah pun ada, dan yang ini adalah boleh diambil. Kita gunakan ini penyodok kelapa sawit ni untuk memudahkan pengambilan anak benih. Inilah anak benih yang kita dah boleh alihkan. Kita boleh ambil, dah berakar, kita pulang. Kalau saya yang kecil ni adalah untuk kita tanam kepada pembeli benih untuk tanam di ladang. Manakala yang tinggi ni tadi adalah saya akan gunakan untuk membuat ini adalah anak benih yang ada akar yang sedia untuk dialihkan. Ini diambil, selepas itu kita akan tanam ni, kita akan ratakan, dan setelah itu kita akan menabur baja di sekeliling.
dia di sekeliling rumpun ni. Kita naikkan bilik tanah. Tujuan dia adalah untuk menggalakkan lagi pertumbuhan rebung-rebung setelah dibaja. Sama ada kita nak guna baja organik ataupun baja kimia. Ini adalah rebung yang bakal mendatangkan hasil. Kalau kita tengok, setiap batas ataupun rumpun mempunyai satu rebung, dan jika satu setengah ekar tadi saya tanam 150 pokok, maka lebih kurang dalam 100 pokok menghasilkan ataupun separuh daripadanya menghasilkan satu rebung, dah ada 50 hingga pun 100 batang rebung. Kita tengok yang sana pun sama juga. Ini rebung dah naik. Ini menghasilkan. Ini dalam sehari. So kita selalunya pengutipan rebung ni dilakukan 3 hari sekali, iaitu ataupun seminggu 2 kali. Cuma kebanyakan pemasaran kebanyakan dia adalah kita memasarkan sendiri, iaitu dengan cara kita menghantar ke kedai-kedai makan ataupun kita meletakkannya di pasar-pasar yang berdekatan ataupun jual secara sendiri di pasar malam ataupun dengan pelbagai cara. Kerana hingga kini belum ada satu badan induk ataupun satu badan yang dilantik untuk mengambil rebung-rebung ini. Kerana rebung madu ini adalah satu tanaman yang masih baru di Malaysia ini. Itulah saja yang sedikit yang ataupun ilmu yang saya dapat sampaikan berkenaan dengan penanaman buluh rebung madu ini. Diharap kepada para petani yang ingin mengusahakan tanaman buluh rebung madu ini, kalau ada keinginan sila teruskan, insya-Allah. Sebab masih ramai lagi orang di luar sana ingin merasa kenikmatan masakan masak lemak buluh rebung madu ini. Kerana percayalah bahawa mereka-mereka yang tak suka kepada bau-bau terhadap buluh kampung ni, dia akan teruja dan akan merasakan bahawa buluh rebung madu ini lebih sedap dari yang ada yang di kampung. Sekian, saya ucapkan selamat bertani dan bercocok tanam dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.